Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Sakratul Maut. Masih lagi membicarakan tentang kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tak kala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghampiri kematian, dan tentulah kamu mengetahui apa punca sebenarnya penyebab kematian Umar. Tidak syak lagi kematian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada dua kemungkinan. Ada kalanya mati Siddiq, meyakini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang sebenar, dan ada kalanya pula mati syahid, mati semasa berjuang kerana membela agama Allah dan Rasulnya. Mati semasa berjuang kerana membela Allah dan Rasulnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang, kematian mereka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mati kerana meyakini segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mati Siddiq. Yang kedua, mati syahid membela agama Allah dan Rasulnya. Kata pengarang lagi, sesiapa yang berjumpa dengan seseorang daripada mereka, sahabat ni, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dikatakan sahabat ni mestilah berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali pun, seumur hidup sekali jumpa Nabi, tengok Nabi walaupun tengok jauh, tu dikira sahabat. Kalau hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah jumpa Nabi, tidak dipanggil sahabat, hanya dipanggil tabi'in, iaitu pengikut. Kalau jumpa Nabi walaupun tak bertentang walaupun tak sama-sama Nabi tengok dan dia tengok Nabi, dia hanya nampak Nabi jauh pun jadilah dikira sahabat, dapat anugerah radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka. Allah. Sahabat ni kita memang tak boleh nak usaha dah nak jadi sahabat. Sebab itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sahabat aku ni kalau mereka menginfakkan walaupun hanya secupak kurma, secupak, nak banding dengan kita walaupun satu gunung Uhud, takkan sama dengan secupak yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kelebihan tu. Memang tak boleh usaha dah generasi sahabat, generasi yang telah berlalu. Sesiapa yang berjumpa dengan seorang daripada mereka, pastilah berkata, sungguh aku menjumpai pemimpin mereka. Dia bagaikan bintang di langit yang menjadi petunjuk dan sebagai panduan bagi pejalan kaki di permukaan bumi. generasi yang sangat hebatlah.
Antara yang kita bincang pada pagi ini iaitu sahabat yang menjadi bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lain tak bukan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Umar ni, Nabi sebut apa? Andai ada lagi Nabi dan Rasul setelah kewafatan aku, kata Nabi, yang layak menjadi Nabi dan Rasul setelah kewafatan aku, andailah ada, dialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nak abang kata Umar ni seorang yang sangat hebat lah. Masa dia jadi khalifah lah ada macam-macam. Masa Umar menjadi khalifah 10 tahun, Islam memerintah 1/3 dunia. Nak abang kata hebatnya Umar. Tu antara mutiara-mutiara yang boleh kita ambil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada pagi ni. Saya nak bawa 6 wasiat sebelum saya nak habiskan kitab tu lah, tajuk tu. 6 wasiat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang boleh kita ambil pengajaran, renung-renungkan bersama. Nasihat seorang yang sangat hebat, bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat Al-Quran turun disebabkan kata-kata Umar. Dan Nabi kata, andai ada Nabi selepas aku, dia yang layak, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nasihat yang sangat bernilai, nasihat yang sangat berharga, 6 nasihat. Kalau yang ada kertas catat. 6 nasihat ni cukup penting lah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama, jika engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau mahu mencacinya, maka cacilah dirimu kerana celahmu lebih banyak darinya. Allah, ni susahlah kita nak amal dalam kehidupan. Seorang nak kata ke orang, nak hina orang. Kata apa? Jika engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau mahu mencacinya, maka cacilah dirimu kerana celahmu lebih banyak darinya. Contoh, saya pernah sebut dah kat sini. Seorang pemuda, seorang anak muda bertanya kepada seorang alim. Hak ni bila kita dengar Manzul, Allah malam, nak bagi tahu apa, orang-orang soleh ni kalau hati mereka bersih, yang ni lah dia akan dapat. Seorang anak muda bertanya kepada seorang alim, seorang ulama, Tuan Guru, kenapa ada 2 golongan yang berbeza? Kenapa ada 2 golongan yang berbeza? Anak muda ni tanya pasal apa? Ada 2 golongan yang berbeza. Golongan yang pertama, dia rajin beribadat, dia rajin sembahyang ni, dia rajin buat ketaatan, dia rajin beribadat, dia rajin buat amal soleh, dia rajin mengaji, dia rajin baca Quran, rajin sembahyang malam. Rajin golongan pertama ni. Ibadat ni memang hebatlah. Tetapi kata anak muda, aku lihat golongan yang pertama ni rajin buat ibadat, rajin buat amal soleh, tapi aku lihat akhlaknya akhlak yang buruk. Allah, ni cukup banyak lah. Rajin buat ibadat, rajin mengaji, tapi akhlak buruk. Pandang rendah dekat orang, suka hina orang, mulut tu ya Allah, suka sakit hati orang lah. Inilah kita pakat-pakat muhasabah dirilah. Ya Allah, sebab apa? Nak masuk syurga, kena hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah akan panggil jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang tenang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sebelum kita masuk ke dalam syurga kita masih ada lagi baki-baki dosa, maka Allah akan bersihkan dahulu dosa-dosa tersebut di dalam api neraka. Yang tu yang kita bimbang. Anak muda ni tanya, kenapa golongan yang pertama ni dia rajin beribadat, rajin baca Quran, rajin amal soleh, tapi hati dia busuk, akhlak dia buruk. Allah, cukup banyak lah. Pantang tengok orang ada silap sikit lah. Mula orang kalau tak suka dekat kita ni,
Walaupun minyak wangi tu wangi, dia akan kata busuk. Kalau orang tak suka. 1000 kebaikan yang pernah kita buat baik 1000 kebaikan lah. Tapi dia akan pandang dengan hanya satu kesalahan yang kita buat. Kita buat silap sekali ya, dia ingat sampai mati tu. Silap-silap dia bunyi, aku tak halal dunia akhirat. Dia lah. Malu tak usah lah sampai tahap tu dendam. Dan kadang-kadang tak apa, aku jumpa di hari akhirat. Tak payah. Nak jumpa di hari akhirat apa maklum. Kita ni bila akhirat esok kita cepat-cepat nak masuk syurga. Ni kita nak pergi jumpa dia, nak Allah. Nak buang masa, nak bertahun-tahun nak menghadap dia tu. Bukan. Janganlah. Tu kalau kata ulama, rahsia untuk jadi hidup kita bahagia dan tenang, sebelum kita tidur kita memaafkan kesalahan orang. Kebaikan orang kita ingat, kesalahan orang kita lupakan. Hak tu yang cukup payah. Saya cakap pandai boleh lah. Nak buat tu payah. Dia kok mana kemudian diingat ke? Mana kalau lagi dia mai balik. Dia mai apa nak marah. Tu ada seorang doktor dia buat kajian. Kita marah selama 5 minit 5 minit kita marah. Badan kita akan lemah 6 jam. Marah. Kita bila kita rasa perkara kita nak marah kan. Saat lagi bila lepas kita marah, saat lagi badan kita lemah, rasa nak demam, dia tak larat, darah kita naik. Saat lagi sakit batang tengkok. Jadi macam tu tak? 6 jam hanya 5 minit sebab kita marah. Tambah pula kita dah simpan lama. Banyakkan orang yang jadi penyakit, jadi stroke, jadi tekanan darah sebab apa dia duk simpan. Duk teringat. Tambah pula aku jumpa akhirat esok. Allahu Akbar. Tu Imam Ghazali pesan dekat kita, kalau kita buat baik, kebaikan yang kita buat tu terus lupa. Sebab apa? Kalau kita tak lupa, saat lagi kita akan ungkit-ungkit. Bila kita ungkit-ungkit tu, yang takutnya pahala amalan yang kita buat tu akan menjadi debu yang berterbangan. Golongan yang kedua, kata anak muda ni, aku lihat dia tak rajin beribadat, dia rajin buat maksiat ya. Kuliah tak mai, semayang pun dak, semayang Jumaat pun dak, apa pun dak. Tutup aurat pun dak. Tapi golongan yang kedua ni dalam keadaan derhaka kepada Allah, tapi aku lihat akhlak dia baik. Banyak kita jumpa. Karena saya duk jumpa juga kadang-kadang aku sedih, Allah. Kadang-kadang seorang maklum tu pakai kain kat dada ya. Tapi Allah, Assalamualaikum Ustaz, aku tak derma apa. Sat. Kilah kain dada. Dia masuk ambil. Tapi kalau cakap budi bahasa, tapi kadang-kadang orang yang duk rajin mengaji, rajin duk pergi surau masjid, kadang-kadang tegur, kita bagi salam, Assalamualaikum. Buat muka begitu. Terus saya jadi sing telinga. Nak juga aku dakwah akhirat esok. Ya kan nak dakwah ya. Tu ustaz tu tak sembang kemas tu. Allah, dia mai tu kan geram. Allahu Akbar. Satgi 6 jam pula tu. Tu yang nak kena kontrol. Dan ni saya pun tak pernah marah kat anak lah. Tak lagi dia mula. Tu lemah, badan kita lemah, jadi letih, dia tak larat. Hanya dengan 5 minit yang kita marah. Itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lalu menangis teresak-esak tuan guru ni. Orang alim ni teriak. Kata orang alim ni, wahai anak muda, sebenarnya dua-dua baik. Allah. Golongan yang pertama rajin beribadah, rajin mengaji, tapi akhlak dia buruk. InsyaAllah, dengan sebab ibadat, amal soleh yang dia buat, insya-Allah suatu hari nanti Allah akan bimbing dia, Allah akan pimpin dia supaya dia menjadi akhlak yang baik. Golongan yang kedua juga baik, walaupun dia tak buat amal soleh, dia rajin buat maksiat, dia semayang dak apa dak, tapi akhlak dia baik. Mudah-mudahan insya-Allah, kata si orang alim ni, akhlak yang baik itu akan pandu, akan pimpinnya. InsyaAllah satu hari nanti dia akan jadi orang yang rajin buat amal soleh. Siapakah yang bersalah, kata orang alim? Yang bersalah sebenarnya kita. Kitalah yang bersalah. Kita selalu melihat keburukan orang lain tanpa pernah melihat keburukan yang ada pada diri kita sendiri. Allah, ni cukup susah. Saya suka bawa benda ni bukan apa, nak cakap untuk diri sendiri sebenarnya.
nak tahan tu, nak bila jadi sesuatu perkara macam contoh orang sakitkan hati kita, orang marah kita, orang buat macam-macam kat kita, masa tu kita akan terlihat diri kita yang sebenar, akhlak kita yang sebenar. Macam seorang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia tengah mengajar, dia tengah ceramah. Tengah-tengah mengajar, tengah-tengah ceramah, ada seorang kaya ni, dia nak uji tengok benarkah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Imam Ali ni mempunyai akhlak macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni tak marah. Orang balintai atas badan Nabi, tak marah. Nabi marah ketika mana? Ketika Islam dihina. Ketika Islam dihina, Nabi akan bangkit marah, muka merah marah. Nabi marah ni muka nampak merah, tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kalau saya saja tak marah. Contoh, saya bagi contoh. Satu hari Hafsah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidina Umar, dia buat makanan, dia buat kuih. Ketika tu Rasulullah berada di rumah Aisyah. Rasulullah, banyak riwayat menyebut di waktu siang ni Nabi rumah Aisyah dah. Rumah Aisyah dengan Masjidin Nabawi ni, satu ketika keluar daripada rumah Aisyah tu boleh masuk masjid tu rumah Aisyah punya dekat. Kadang-kadang ada pernah sekali Nabi duduk tengah-tengah, duduk depan pintu, duduk badan dalam Masjidin Nabawi, kaki duduk dalam rumah. Pernah macam tu rumah Aisyah. Hafsah ni pun membuatlah makanan. Rindu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilah hantar makanan. Sampai bagi salam, Aisyah duduk nampak. Kata Hafsah, "Ya Rasulullah, aku ada buat sedikit makanan untukmu dengan Aisyah." Aisyah duduk dalam rumah, tarik muka dah. Macam dia seorang pandai buat kuih. Itu rumah tangga Rasulullah pun macam tu. Macam dia seorang pandai buat kuih. Tu saya tambah lah maklum, dia tak ada dalam cerita tu. Lepas tu Nabi pun terima makanan tu, Nabi letak. Hafsah pun nak keluar, nak balik. Bila letak dekat atas meja tempat makan, Hafsah tak pergi jauh lagi. Aisyah ambil pinggan, ambil bekas makanan tu, dia ambil, dia tirak. Berkelempang jatuh makanan tu. Nabi sebut apa? "Ya Aish, kenapalah buat makanan macam ni? Bukankah ini makanan? Ini rezeki daripada Allah." Nabi kutip dari dalam bekas. Allah, tak dapat bayang ni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita buat macam tu, nak kata apa? Tak tahulah saya, lagi dia maki hamun keluar habislah. Tu tahu sembang kemas tu. Allahu akbar. Ni nak abang kata akhlak ni. Kita nak cakap akhlak, tak kadang-kadang takut nak sebut pasal akhlak Nabi, takut nak bercakap. Sebab apa? Akhlak yang bercakap dia pun buruk. Okay. Kita nak cakap akhlak Nabi, orang yang bercakap buat akhlak buruk. Orang kaya ni dia nak uji, benarkah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang buat apa pun tak apa. Dengan sahabat, ada seorang sahabat hadiah dekat Nabi 1000 ekor kambing, penuh antara dua bukit. Nabi terima hadiah, Nabi tak terima sedekah. Dan kalau kata, dan keturunan Nabi pun tak boleh terima sedekah, hanya boleh terima hadiah. Keturunan Nabi di Malaysia pun ada. Kalau nak tahu keturunan Nabi ada apa? Habib tu keturunan Nabi tu. Atau lagi ada seorang ustaz tu, dia kata kat saya, ada lagi keturunan Nabi yang di belakang tu ada nama apa? Nik Abdul Aziz, semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah silah. Sayyid Sharifah tu semua dia tu lah. Sayyid tu keturunan salah silah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh makan sedekah, hadiah sahaja. Lagi siapa? Wan Azizah, tu semua dia tu lah. Tak ada kena-mengena. Wan, ada nama Wan. Ada belum? Tak boleh makan sedekah. Saya dah cek salah silah saya tak ada.
Selamat saya. Tak boleh terima sedekah, tak boleh terima zakat. Hadiah sahaja. Wallahu alam lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Orang hadiah dekat Nabi 1000 ekor kambing. Nabi terima lah. Hadiah ni orang bagi kat Nabi, ya Allah, macam-macam. Longgokkan emas. Nabi terima hadiah 1000 ekor kambing. Bila Nabi terima hadiah, ada sahabat Nabi tengok. Nabi duduk tengah-tengah belek kambing ni, ada sahabat mai. Tengok Nabi kata, dan sahabat kata apa? Ya Rasulullah, kami kagum sangatlah. Tengok 1000 ekor kambing ni banyak. Kami ni tak mampulah nak dapat macam ni. Siapalah yang sudi nak bagi hadiah sampai 1000 ekor ni? 1000 ekor pun belum tentu, kata sahabat. 3 orang sahabat mai. Nabi kata, wahai sahabatku, adakah kalian kagum dengan kambing-kambing yang orang hadiah ni? Kagumlah ya Rasulullah, seekor pun belum tentu orang bagi kat kami. Rasulullah, bolehlah orang bagi. Kata Nabi, kalau kagum, kalau teringin, ambil lah kambing ni. Para sahabat 3 orang, 4 orang yang mai tu, bila Nabi kata macam tu, terus pakai ambil kambing tu, sekor pun tak tinggal kat Nabi. Oh, tu panggil lah ya Allah. Nabi senyum, Nabi tak kata apa, Nabi senyum. Ambil Kalau kita malu nak kata apa? Kalau orang kagum tu, tak apa, tunggu aku buat kekah, esok aku panggil. Aku tu lah. Habis. Ya Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak akhlak, ya Allah. Nabi pakai baju jubah yang yang koyak, yang bertampung-tampung. 12 tampai. Tampai, ada kata tampai dengan daun kurma, tampai penuh. Perdana Menteri Madinah Al-Munawwarah. Nabi bukan orang miskin, jangan salah faham. Nabi susah, Nabi tak makan. Nabi bukan orang miskin. Nabi seorang Perdana Menteri. Orang mai hadiah, kadang-kadang orang mai jumpa Nabi, mai melawat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bahrain, mai bawa mai longgokkan mai. Mai tak, ya Rasulullah, ini untuk kamu. Bukan untuk kerajaan. Kerajaan bagi ada untuk Baitul Mal semua. Ni untuk kamu ya Rasulullah. Kalau Nabi terima hadiah tu, Nabi tak payah kerja apa sepanjang hidup. Nabi akan senang, kaya raya. Tapi apa, bila Nabi dapat tu, Nabi panggil terus orang miskin besar. Nabi cekak bagi. Sekeping pun tak tinggal mah tu. Subhanallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi melebihkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Bagi. Itulah nak boleh akhlak macam tu, ya Allah. Sebab apa tahu? Nabi nak ajak kita, yang boleh kita ambil pengajaran, Nabi nak ajak kita, apa yang kita bagi itu adalah milik kita. Bagi harta kita. Apa yang kita sedekahkan, ingatlah yang tu yang menjadi harta kita untuk selama-lamanya, yang kita akan perolehi saat kita berada di hari akhirat nanti. Nyawa sampai dekat sini, dapat lihat, oh ni masa tu kita menyesal, ya Allah, yang kita bagi. Yang ada dalam simpanan kita belum tentu. Mungkin selepas kematian kita menjadi milik ahli waris kita. Itulah pengajarannya. Macam orang hadiah dekat Nabi kambing sekok, siap masak. Mari ya Rasulullah, ambillah hadiah kambing ni. Nabi kata dekat Aisyah, potong daging kambing ni, agih-agihkan kepada mereka yang memerlukan. Aisyah kata, kita macam mana? Tak tinggal kat kita. Agihkan, kata Nabi. Aisyah pun potong daging kambing yang siap masak tu. Dia agih. Dia tinggal juga seketui. Nabi kata, dah agih dah ya Aisyah. Agih habis dah. Tapi tinggal juga seketui, teringin nak makan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, apa yang telah kita berikan itu milik kita. Dan yang seketui ini belum pasti. Allah, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajak kita lah. Pilih kehidupan yang kekal. Dunia belum pasti akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Kegembiraan semalam belum pasti menjanjikan hari esok. Nabi pakai baju bertampung. Ada apa? Tampung.
Seorang sahabat tengok Nabi pakai jubah yang bertampur-tampur ni, seorang Perdana Menteri pakai macam ni. Allah. Sedangkan Nabi dapat macam-macam. Apa orang bagi hadiah macam-macam. Nabi kalau bagi nafkah, Nabi ada riwayat menyebut Nabi bagi siap-siap 12 bulan. 12 bulan. Setahun Nabi bagi siap-siap. Ni masuk bulan contoh bulan Januari ni kan. Nabi bagi siap-siap sampai bulan Disember. Siap dah 12 bulan. Nabi tapi apa jadi? Nabi seorang yang pemurah. Nabi ajak isteri pun menjadi seorang yang pemurah. Orang mai minta tolong, apa yang ada dalam rumah bagi. Sampai tak ada apa. Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni apa beli jubah, hadiah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inilah jubah, aku nak hadiah kepadamu ya Rasulullah, jubah baru. Nabi tak cakap banyak, ambil jubah tu masuk dalam rumah, tukar pakai jubah baru. Keluar pakai jubah yang dihadiahkan oleh sahabat tu. Sahabat tu punya seronok, Nabi pakai jubah dia. Allah, insan yang paling dikasihi Allah memakai jubah yang kita beli, kita tak dapat bayarlah punya seronok. Lepas tu seorang lagi sahabat tengok Nabi pakai jubah baru, terus dia kata, ya Rasulullah, aku teringin jubah tu boleh bagi dekat aku tak? Minta terus. Allah, perangai sahabat pun macam perangai kita. Allah, minta. Nabi tak cakap banyak, baru dia pakai. Masuk balik dalam rumah, pakai jubah koyak tadi, keluar, nah, wahai sahabat, ambil jubah ni. Sahabat yang bagi duk tengok. Hang, aku bagi dekat Nabi, hang pergi minta. Dah, aku minta ni bukan aku nak pakai, aku nak buat kain kapan, kata sahabat tu. Subhanallah. Nabi bagi, Nabi tak tolak, ya Allah, ya Rasulullah. Dipanggil akhlak, ya Allah. Ada seorang perempuan gila, perempuan tua gila. Nabi tengah bercakap dengan sahabat. Lalu perempuan tua ni kata, ya Rasulullah, ikut aku ada hajat. Nabi kata, Ummi, pegang tangan. Bawalah ke mana sahaja sehingga tercapai segala hajat Ummi. Allah, Nabi ikut. Sahabat kata, ya Rasulullah, tu perempuan tu gila. Tak apa, dia umatku. Ikut sampai tercapai hajat. Ya Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak-anak, dapat akhlak macam tu. Inilah orang kaya ni nak upah pemuda ni nak uji benarkah cicit Rasulullah ni mempunyai akhlak macam mana akhlak Rasulullah. Dia upah orang pemuda ni dengan sekian banyak mah, pi dekat cicit Rasulullah Imam Ali ni, pi maki. Dia tengah mengajak ni maki. Pemuda ni pi maki macam-macam dengan kata-kata kesat. Wahai cicit Rasulullah, engkau ni seorang pembohong, pendusta. Nama aja cicit Rasulullah, pembohong, pendusta, penipu, macam-macam kata-kata kesat yang dilemparkan kepada cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau orang kata kita macam tu depan, macam nak kata apa malu. Allah, saya tak dapat bayang lah Manzul. Sekali lagi dia keluar habis Dengan tenangnya cicit Rasulullah ni, dengan tenang tak cakap apa. Orang ni maki. Bila dia habis maki, cicit Rasulullah kata apa? Tuan, apa yang telah Tuan katakan terhadap saya tadi semuanya benar. Semuanya benar, semuanya ada dalam diri saya. Malahan lebih teruk daripada apa yang Tuan katakan. Tuan, terima kasih ya sebab sudi nasihatkan saya. Allah, dia anggap benda tu nasihat. Terima kasih ya dengan kata-kata tadi itu sebagai nasihat untuk diri saya. Sebenarnya saya lebih buruk daripada apa yang Tuan katakan. Tuan, apa yang Tuan nak sebagai hadiah untuk kuberikan kepada Tuan sebab sudi nasihatkan saya. Allah, nasihat. Lalu menangis teresak-esak pemuda ni. Tuan Guru, sebenarnya aku diupah oleh seorang kaya yang nak uji tentang akhlakmu. Benarkah engkau mempunyai akhlak seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata benar engkau mempunyai akhlak seperti mana Rasulullah. Lalu kata Imam Ali ni, berapa banyak upah yang diberikan? Sekian-sekian banyak mah.
Kata Imam Ali ni kepada pembantunya, ada tak banyak tu? Kalau ada, ambil bagi. Sebab sudi menasihati kita. Kita lah nak tahu, kita nak lihat kita ni, akhlak kita macam mana ketika kita menerima nasihat tu, mudah ataupun tidak. Orang nasihat kita, kalau terus kita lompat tu nampak kena perbaiki lagi lah. Dan kita selalu orang nasihat kita, hang ni tak kena tangan. Hang pun tak kena. Dia keluar kat tu. Allahu Akbar. Hang berapa hari? Saya kena dah banyak bahasa tu. Hang berapa hari? Bila orang kita nasihat orang nak marah kan. Orang kata apa? Hang jaga kubur hang, sudah hang nak jaga kubur aku. Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jika engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau mahu mencacinya, maka cacilah dirimu kerana celahmu lebih banyak darinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nasihat yang kedua, bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah dahulu perutmu. Nak musuh dengan orang, musuh perut dulu. Kerana perut lah orang sanggup buat apa sahaja. Orang panggil apa? Periuk nasi. Kerana makanlah orang sanggup buat apa sahaja. Halal haram orang tak peduli dah. Tu penting nak jadi darah daging kita, nak kena ambil yang halal. Halalan thayyibah. Halal ni satu, thayyibah tu baiklah, benda yang baik. Kadang-kadang halal tapi benda tak baik pula, yang boleh merosakkan tubuh badan kita. Bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah dahulu perutmu, kerana tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Allah faham nama-nama. Apapun tu Nabi kata apa? Perut itu adalah rumah segala penyakit. Semua bersangkut dengan perut. Tu ada seorang doktor kata 95% penyakit ni mai pada usus besar yang kotak perut lah. Dia kumpul situ. Maknanya tu pentingnya makanan yang halal. Tu Nabi SAW pesan dekat kita 3 perkara. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bahagia itu terletak pada 3 perkara. Orang bahagia kalau ada 3 perkara ni. Yang pertama, orang bahagia bila dapat makan makanan yang halal. Makanan yang halal. Yang kedua, orang yang bahagia bila boleh duduk dalam majlis ulama ni, majlis ilmu ni, boleh duduk ni, bahagia ni. Bukan buat apa sangat pun, tapi setiap saat yang kita berada dalam majlis ilmu, kita dapat ganjaran yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam majlis ilmu pula, Allah sedang mengampunkan dosa-dosa kita. Ni orang yang bahagia duduk dalam majlis ilmu. Tanda Allah ampunkan dosa kita, kata ulama, Allah nak keluarkan dosa kita, dia ada tanda malu. Kalau kata dosa mata, dia mengantuk duduk dalam majlis ilmu. Dia mengantuk dulu, ya Allah. Tu dosa mata yang sedang Allah keluarkan. Duduk dalam majlis ilmu, dia dosa badan kita, tulang belakang kita. Duduk dalam majlis ilmu, dia rasa lagi dia sakit tulang belakang, lagi dia sanak sana, dia kilah sana kilah. Itu dosa tulang belakang yang sedang Allah keluarkan. Duduk dalam majlis ilmu, duduk pula kan, bersila. Saat lagi dia kilah kaki sana, saat kilah ni duduk atas kursi tak apalah. Nak malang dah. Malang. Dan kita kan banyak dosa. Siapa maklum yang boleh berani kata tak ada dosa? Angkat tangan nak tengok. Nak tidak, nak habis dah. Yang ketiga, kata Nabi kepada Ali, bahagia itu terletak pada 3 perkara. Orang yang bahagia bila dapat sembahyang di belakang imam dan bersama dengan imam. Amal solat berjemaah lah. Kita pun kalau malung, kalau tak boleh nak berjemaah dekat masjid, surau, jemaah lah di rumah. Kan orang perempuan tak disyaratkan sangat untuk solat berjemaah. Orang lelaki kalau boleh pergi ke masjid, surau, silakanlah. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Kerana tiada seseorang manusia pun lebih banyak memberi kepadamu
dan lebih sopan santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang bagi dekat kita hadiah, dia tak akan bagi kali yang kedua. Kita minta dia tak bagi dah. Kalau kita minta tolong, kalau banyak-banyak kali, dia mula nak mengelak. Contohlah kita pergi ziarah rumah orang kan. Takat sekali dia angkat keluar apa-apa yang ada. Bila pergi duk kerap sangat bagi salam tak bunyi lah. Ai gula habis tu. Kata Umar, bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, kerana tiada seseorang manusia pun lebih banyak memberi kepadamu dan lebih sopan santun, lembut kepadamu selain Allah. Nah, kita ingat Allah, kita puji Allah dengan sebut subhanallah. Allah kata apa? Nabi Ibrahim AS sebut, wahai Muhammad, bagi tahu dekat umatmu, tanah syurga ni subur. Tanamlah sebanyak mungkin pokok-pokok di dalam syurga. Tanah syurga ni yang akan menjadi milik kita malang di akhirat esok ni luas. Seorang yang miskin di hari akhirat masuk syurga, miskin amal, maknanya orang paling bawah sekali lah, dapat masuk syurga, Allah akan bagi sebidang tanah sejauh 1,500 batu. Tak ulama, luas tanah 1,500 batu. Kita nak dapat selum muzik sah, ni 1,500 batu luah. Nabi Ibrahim kata, subur, tanamlah seberapa banyak mungkin pokok-pokok dalam syurga dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tertanam pokok-pokok di dalam syurga. Dan baiknya Allah, kita hanya sebut subhanallah, satu pokok dalam syurga yang menjadi milik kita kekal untuk selama-lamanya. Sedekah kita bagi walaupun sedikit, tapi ganjaran dia cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasiat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Kerana andai kata engkau meninggalkannya, bererti engkau terpuji. Mana kalau kata nak tinggalkan sesuatu, tinggalkan kesenangan dunia. Pasal dunia ni memang kita nak tinggal. Bila-bila masa kita akan meninggalkan dunia. Tu orang kata apa? Tok Guru, Wajin kata, matilah dulu sebelum mati. Mana tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Sembahyanglah di belakang imam sebelum disembahyangkan di depan imam. Yang kelima, nasihat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati. Engkau akan menderita rugi penuh penyesalan. Siap-siap sedia. Itulah kata ulama, kita nak buat kebaikan ni dalam hidup ni lah. Hidup yang sesingkat ni, bila-bila masa akan pergi. Masa hidup ni kita buat, semua akan dikira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selepas mati, kalau kita buat amalan pun tak ada kesan lah. Selepas mati kita berada di dalam kubur, kita berada di padang mahsyar, kata ulama, kita sebut subhanallah, tak ada erti apa-apa dah. Sebab apa? Ibadat, kebaikan yang boleh kita buat ni ketika hidup ya, selepas mati tak ada dah. Sebelum kita menderita rugi penuh penyesalan, bersiap sedialah untuk menghadapi kehidupan selepas mati. Yang keenam, nasihat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mana engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, kerana engkau tidak akan memperolehinya kecuali mencarinya. Nak dapat akhirat, nak dapat kehidupan bahagia di dalam syurga nanti, dia kena perlu dengan pengorbanan, kena dengan susah payah. Mana persiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang menghabiskan masa, waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta kerana takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.
Faham tak? Barang siapa yang menghabiskan masa dalam hidupnya berjam-jam semata-mata untuk cari dunia, takut miskin, sebenarnya dia adalah orang yang miskin. Miskin apa? Miskin di hari akhirat nanti. Tak ada persediaan untuk menghadapi kehidupan selepas kematian. Tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala lagi, dunia ini ibarat ulang, lembut sentuhannya tetapi amat berbisa. Tidak semua yang kita inginkan akan kita kecapi, kerana Allah tidak beri apa yang kita mahu. Allah akan beri apa yang kita perlu. Itulah berterima kasih kepada Allah, syukur dan redha apa yang Allah berikan kepada kita. Dan orang boleh kita lihat lagi nasihat-nasihat yang disebutkan oleh ulama, antaranya nasihat daripada Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Ni cukup berharga mutiara ni. Kata Tuan Guru, marilah kita gunakan usia yang masih berbaki ini untuk mentaati Allah. Usia kita ini tidak lama, sekejap sahaja. Setiap hari kita semua sedang dalam perjalanan. Setiap hari kita semua sedang dalam perjalanan menuju untuk bertemu Allah. Nyawa kita diumpamakan api pelita yang pada bila-bila masa sahaja boleh terpadam. 6 nasihat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran, renung-renungkan bersama. Tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, alangkah ramainya orang kaya mati. Dia mati kerana kegemukan. Jadi dia mati sebagai pejuang makanan. Dia mati dalam keadaan terhina kerana matlamat hidupnya hanyalah demi mengenyangkan perut dan memenuhi kehendak mulut semata-mata. Ada orang mati sebab ni. Sebab makan, sebab cari keseronokan dunia semata-mata. Kembali kepada kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika dia menunaikan ibadah haji. Dia berdiri sambil bertafakur di sisi mihrab dan mengangkat kedua belah tangannya. Umar adalah seorang khalifah. Kepalanya beruban kerana menegakkan keadilan. Badannya kurus kerana memikirkan kemakmuran. Ketampanannya hilang kerana beribadah kepada Allah. Sehingga air matanya membekas pada kedua belah pipinya. Dia adalah seorang yang jujur dan pembela benar. Sama ada di malam hari maupun pada waktu siang hari. Ketika itu dia berdoa, Ya Allah, rakyatku ramai yang hilang, kekuatanku mula melemah dan ajalku sudah hampir tiba. Oleh itu wafatkanlah dalam keadaan tidak lalai dan tidak difitnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu syahid di jalanmu dan mati di negeri Rasulmu. Tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula sadaqullah lakana khairal lahum." Jikalau mereka benar imannya kepada Allah, nescaya itu lebih baik bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sadaqallahul azim, yang bermaksud surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Sebaik sahaja dia kembali pula ke Madinah, seorang sahabat berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, benarkah kamu meminta syahid kepada Allah di Madinah? Sepatutnya orang yang meminta mati syahid harus berangkat ke sempadan yang menjadi sasaran serangan musuh." Umar menjawab, "Memang inilah yang aku pohon kepada Allah. Aku berharap semoga doaku itu dikabulkan Allah." Pada suatu malam, Umar bermimpi melihat seekor ayam jantan Rom mematuk kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian dia menanyakan takwil mimpi itu kepada ulama dan mereka berkata, "Kamu akan dibunuh oleh seorang lelaki bukan Arab." Mendengar takwil mimpi tersebut, Umar pun berpasrah diri kepada Allah. Memang benar ketika mengimami solat subuh,
dia ditikam oleh seorang bukan Arab dan tersungkur berlumuran darah di mihrab, iaitu sebuah tempat yang sangat mulia, dan semasa ingin mengerjakan solat fardu subuh yang sangat mulia, ketika dia didukung oleh kaum muslimin, Omar sempat bertanya, sudahkah aku melaksanakan solat subuh? Omar ni ketika menjadi imam sembahyang subuh, dia ditikam oleh seorang Yahudi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Yang hari ini kubur Abu Lu'lu'ah ni sangat diraikan oleh puak-puak Syiah. Sebab apa? Abu Lu'lu'ah Syiah ni dia memang tak setuju dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengkafirkan sahabat. Depa rasa bangga sebab apa? Abu Lu'lu'ah ni dapat membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni dia guna penikam tu, penikam yang ada 3 cabang 3 tu. Bila dia rodak dia tarik keluar habis warat perut. Ketika Umar mengimami solat subuh, Umar jatuh tersungkur dalam keadaan berlumuran darah, dan Umar sempat bertanya, sudahkah aku melaksanakan solat subuh? Umar tak tanya siapa yang tikam aku, tanya aku sembahyang subuh lagi. Adakah umat Islam sembahyang subuh? Pentingnya sembahyang sampai tahap tu. Last sekali Umar tanya apa? Lepas dia tanya sembahyang ataupun tidak, last sekali dia tanya, siapakah yang tikam aku tadi? Siapa yang bunuh aku? Lepas tu orang ramai jemaah pun sebut seorang Yahudi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang menikam kamu, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, alhamdulillah, aku tidak bermusuh dengan umat Islam. Allah. Namun seketika itu juga dia jatuh pingsan, tak kala kaum muslimin membaringkan dan meletakkan pipinya di atas sebuah bantal. Dia sedar semula dan berkata, jauhkanlah bantal ini dari kepalaku dan biarlah kepalaku terletak di atas tanah. Semoga dengan begitu Allah memberi rahmat kepadaku. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Semoga Allah memuliakan kepergianmu. Semoga Allah menyambut kedatanganmu di sisinya, wahai Umar. Engkau adalah pembela kebenaran, seperti mana yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, keislamanmu sebagai penolong, kehijrahanmu sebagai kemenangan, dan kepimpinanmu sebagai rahmat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyanjung Umar semasa dia masih bergelut dengan sakratul maut. Aku masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah menghimpunkan kamu, wahai Umar, bersama kedua sahabatmu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menyahut, cukuplah. Semoga aku selamat dalam menghadapi ujian ini. Hanya itu harapanku selama ini, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Doa untung Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang kanan, yang sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya dalam keadaan yang sangat baik, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita pun macam itulah, dapat mati yang baik. Sentiasalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesudahan kehidupan kita ni dalam keadaan mati yang baik. Hari ini kita tak boleh nak nilai lagi. Penghujung kehidupan kita itulah adalah kayu ukur sama ada kita ni bahagia ataupun sebaliknya. Mudah-mudahanlah kita minta kepada Allah sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah matikan kita dalam keadaan kita tidak lalai dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata guru saya, jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan cari waktu lapang untuk beramal, kitalah kena melapangkan waktu untuk beramal. Ingat Allah di waktu kita senang, Allah akan ingat kita di waktu kita susah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama. Saya rasa cukuplah sekadar ni untuk pertemuan kita pada pagi ni. Kita jumpa pada sesi yang akan datang dengan sambungan kitab Sakratul Maut, insya-Allah. Kira bulan ni saya main sampai 3 kali lah. Bulan depan insya-Allah.
Kira pecah rekod lah kali ni, main 3 kali. Kita jumpa pada sesi yang akan datang insya-Allah. Yang baik datangnya daripada Allah, yang tidak baik juga daripada Allah, tapi atas kelemahan saya sendiri mohon kemaafan terkasar bahasa. Sekian aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najati minan naril 'afwa 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.